pada peringkat mulanya kita dapat tengok di peringkat awal itu mula dulu depa cakap bila lepas hurai pun banyak orang tentang peringkat mula. Tetapi petang tadi bila jalan jumpa satu pakcik tu duduk sembang dengan dia, dia kata, "Pak, sebenarnya masa lepa duk viral lepas tu, lepas ada terang pasal syariat A, syariat B tu, yang orang kata sesat merepek, yang macam panglima mana dua orang tu, budak Nangoi tu duk hentam lepas, yang tu yang buat pakcik pergi cari benda tu. Bila pakcik tengok, pakcik faham pasal pakcik dah lama cari benda ni. Jadi bila lepat hurai masa tu, pada mata pandang pakcik tu, pakcik teringin nak jumpa lepat masa tu. Tetapi menjadi susah pasal yang ramai duk tengok lepat tak betul. Tapi tak ada siapa tahu yang pakcik ni teringin nak jumpa lepat. So inilah masalah hari ni. Bila kita buat penerangan pada orang yang mencari, maka pendekatan untuk faham tu ada. Tetapi kalau orang yang tiba-tiba tak tahu, dengar orang tuduh sesat, dia pun memang tengok, oh betul ya ni, apa ni, syariat A ada, syariat B ada, dia tak faham. Kita nak bagi jelas sebelum orang mencari, penzahiran dia dari sudut pahaman dia tentang ilmu syariat dia macam ni, pembawakan dia ni. Selepas dia jumpa apa yang dia cari, dia kembali pada syariat dia telah pun ada isi. Dia tahu benda yang dulu yang dia buat tak lengkap, tak betul, tak terpelihara. Dia kata dia suruh pelihara solat, bukan dia suruh buat je. Jadi bila kita hurai benda-benda tu, dia jalan-jalan, oh ni syariat yang mula yang aku tak tahu sebelum aku mengaji. Pakcik tu boleh nampak, oh yang dia terang ni pula balik kepada syariat ni, syariat yang telah ada isi. Contoh dia, satu tubuh yang sama, ada kulit, ada isi, ada tulang, ada urat, ada darah, ada itu ini. Lepas tu dia balik, dia kena sakit. Bila dia kena sakit, jasad dia ni jadi kurus, jadi apa, jadi itu, jadi ini, macam-macam. Dia tahu apa yang berlaku di dia. Lepas tu dia pergi pusat pengubatan, duduklah selama 6 bulan di hospital, dah ubat. Lepas tu dia balik pada yang ramai keluar daripada hospital tu. Dia keluar daripada penumpuan apa yang berlaku pada diri dia. Dia dapat input, doktor kata yang ni tak boleh makan, yang ni kalau makan sebab ni. Kenapa orang lain makan boleh, kenapa hang makan tak boleh? Bukan disebabkan ramai pergi makan, hang boleh makan. Kalau hang kecil manis, orang lain nak minum manis, hang jangan ikut. Hang kata tu 5 orang minum teh tarik, boleh. Pasal apa aku minum teh tarik tak boleh? Tak boleh cakap macam tu. Pasal aku, kaedah yang ada kat aku tu tak boleh minum teh tarik. Nak juga nak mendapat pendekatan dengan teh tarik tu, aku minta tesi kosong. Makna dia bukan ada bahaya pada aku, tapi nampak macam teh tarik. So bila balik pada syariat, Pat, macam mana hang kata hang kecil manis buat timbai 30 lebih hang duk bawa teh tarik? Brother, yang ni bukan teh tarik. Yang ni nama dia tesi kosong. Yang mananya tak ada gula dan tak ada susu pekat. So, kena explain. Dulu yang aku duk minum dulu teh tarik. Yang aku minum dah ni bukan teh tarik. Aku tahu lah. Setelah aku pergi jumpa doktor cerita, aku balik, dia dalam yang ramai, hampa takkan faham apa yang ilmu aku ada. Begitulah juga orang pergi buat solat, buat itu, buat ini. Dia nak tahu antara penyembahan dan berhubung. Penyembahan macam mana, berhubung macam mana. So maka dia pergi mengaji. Bila dia pergi mengaji, dia balik pada syariat dia. Selepas dia mengaji, dia masuk dalam alam syariat tu, dia bukan lagi syariat seperti yang dulu. Itu yang katanya A ni macam ni yang mula, yang B ni yang selepas A. Jadi bila dia pun tak faham, dia hantam. Jadi pakcik yang aku jumpa tadi ni, dia kata terima kasih pada video yang lepas viral tu. Hari ni kalau orang yang dulu tengok hentam, mungkin dia tengok kali ni lepas, dia nampak lain pula, baru dia faham
So saya kata macam itulah pakcik. Orang-orang yang duduk di pengajian ilmu hukum, maka mereka akan hukum. Sebab simple je. Hang balik pi minta kerja kat jabatan agama, bawa hang punya sijil lepas tengok okey ada orang tua ni nak retire dah, okey hang boleh replace. Pasal pengajian sama aja. Subjek-subjek yang mereka perlu semak sama saja. Bagaimana nak menjaga yang ramai, bagaimana yang ramai itu menjadi salah pada yang ramai. Dia tak ada study satu pada yang satu dan satu semata-mata. So yang berjabatan ni bila orang bercerita yang tentang mengenal Allah, mereka jadi susah sebab mereka tak mengaji bahagian tu. Baiklah, tadi kita tengok sekali lagi yang jadi viral gila-gila tu. Mungkin kali ni mereka tengok, mereka nampak lain kot. Pasal masa tu disebabkan orang kata jaga tangan kiri dia ni kuat, nak pergi lawan kata tangan kanan dia lagi kuat, which is mean persepsi orang masuk dalam kepala kita. So bila Allah Ta'ala kata beruntunglah mereka yang menggunakan akal fikirnya. Tak apa, kita layan sekali lagi video yang viral tu, yang tu kita tengok macam mana. Okay, kita layan sekali. Assalamualaikum. Malam ni kita ada sedikit tausiah daripada saudara Ismail Arifin ataupun Lepat berkenaan dengan syariat, hakikat, makrifat dan syariat. Dipersilakan. InsyaAllah. Apa yang betul ini? Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Kita nak buka 4 kedudukan yang ramai anak murid tak faham malam ni. Jadi saya bukan nak jadi guru, saya cuma nak tak bagi lepas garu. Okey. Syariat, hakikat, makrifat. Satu lagi tempat. Syariat ni orang yang belum mengaji, orang ni tak tahu, orang yang nak mengaji yang ramai-ramai ni kedudukan, contoh dia A, B, C, D, bla 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 Z. Dalam ni ada bergaduh anak bini, kerja tak dapat gaji, pergi semayang tak berhenti tapi tak kenal apa yang dia sembah. Dalam ni ada frustrated, jealousing, semualah macam-macam hal. Iaitu yang memecahkan kepada kedudukan nasihat dan hukuman. Lebih lengkap lagi, ini dikatakan agama. Okey? Wah, senang kan? Ya. Okey. Jadi bila kita duk belajar dalam ni lingkungan ni, macam itulah mengaji hukum hakam, menyembah dengan tidak tahu apa yang kita sembah, itu ini apa semua. Kita hanya melafaz, tidak mengenal. Jadi kita masuk pada satu peringkat lagi, iaitu peringkat hakikat. Hakikat ini lebih menceritakan keadaan ini. Kenapa keadaan ini terjadi begini? Kan? Sebab orang ni hukum hakam, nasihat tak puas hati sebab dia bernafsu. Contoh dia ada amarah laumah marhamah, radiyah kamaliyah bardiyah. Dia ada plan A, plan B untuk apa-apa. Untuk the art of apa? Become. The art of become. So, bila datang sini orang mengaji mengenal nafsu sendiri, mengenal diri dia, mengenal hakikat dia, mengenal sifat-sifat Tuhan, mengenal macam-macam di sini. Okey? Jadi dia tahu, dia mengenal ni, dia tahu bila orang ni duk marah pasal apa, orang ni duk kat amarah, orang ni tak puas hati, dia duk kat mana, laumah ke marhamah. Dia mengenal, iaitu hakikat. Lepas tu mengenal lah sifat-sifat Tuhan yang ada kat dia untuk bagi dia tahu yang dia ni tak ada apa. Bila dia dah faham yang tu, dia masuk makam makrifat. Makrifat ini adalah mengenal. Mengenal akan kewujudan diri dia. Setelah dia mengenal, dia tengok kotak ni, kotak syariat, dia tengok kotak hakikat, dia tak kisahlah. Sebab this is the art of being be. Tang sini bahaya. Sebab tang sini dia telah mengenal diri dia dan dia telah mengenal yang ramai dan dia telah mengenal yang satu. Jadi dia kena balik pada syariat. Bila perkataan tak kala kamu berada di makam makrifat, maka pulanglah kepada syariat. Tapi orang buat silap, banyak orang pulang pada syariat ni. Syariat ni balik kepada hukum dan nasihat. Dan marah-marah ni syariat ni sebab syariat ni belum yang mengenal, belum mengenal. Syariat ni tak, syariat Hindu, Cina, Buddha, Hindu, Cina yang hanya melakukan penyembahan, tak kenal apa yang dia sembah. Jadi kita tak mau balik pada syariat ni, kita balik pada syariat ni. Sebab syariat inilah yang akan menutup hakikat pada hakikat itu sendiri. Syariat ini dia lebih kepada lihat dan lepaskan. Awak tengok suatu benda tu, awak faham. Inilah di peringkat yang dia mengajar Nabi Allah Musa AS. Tengok jangan kata apa. Sebab
Nabi Allah Hizir dia mengenal, dia mengikut. Jadi di syariat ini kita kembali kepada syariat contoh bagi adanya yang begitu, adanya begini, ada begini. Tapi syariat itu bersekudahan dengan kasih sayang. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. ya ayat tu. Bukan jatuh pada nasihat dan hukuman. Dia jatuh pada kasih sayang semata-mata. Dia marah macam mana pun disebabkan kasih sayang. Kemana pun dia kembali pada kasih sayang atas dasar dia mengenal yang syariat ni telah mengenal. Syariat ni belum mengenal. Jadi bila pulang pada syariat ini tak boleh berbalah-balah. Syariat ini adalah lihat dan diam. Syariat inilah bila kita pergi jumpa satu orang mengaji, macam mana mereka ni mengaji, tak semayang mereka ni mengaji, mana boleh syariat tak ada hakikat. Memang tak ada istilah syariat tak ada hakikat. Kalau ada syariat adalah hakikat, ada hakikat adalah syariat. Pasal ini 7 sifat makni, ini 7 sifat manawiyah dalam dari segi ilmu tasawuf. Jadi bila kita pulang kepada syariat yang begini, syariat ini dia tak akan menjatuhkan hukum. Dia lebih pada diam. Dia pergi tengok satu pengajian tu, dia tak akan hukum pengajian tu. Dia tahu departmen mana mereka ni. Sebab dia mengenal kesampaian dia, makam dia, dia tahu mereka ni datang mana. Sebab dia tak pergi ke sini dah. Tak? Dan dia juga tak duduk di sini. Sebab meliputi di sini. Amarah, rahmah, marhamah, radiyah, kamaliyah, mardiyah, mutmainnah, ke apa sekalipun. Apa sekalipun itu. Dia di sini, dia telah mengenal, dia bukan lagi tauhid. Dia tidak lagi tauhid zat, sifat, asma. Di sini dia mentauhid af'al Allah. Jadi dia mentauhid af'al. Mentauhid af'al adalah mentauhid yang paling tinggi. Sebab bukan ramai orang dia duduk kat tauhid af'al ni. Sebab tauhid af'al ni dia tahu siapa tu. Jadi kalau kita nak pergi makan, contoh lagu kawan cakap tadi, kalau kita nak pergi makan, kita pergi satu restoran, tujuan tu sama. Tapi kalau nak order bihun, makanlah bihun. Aku nak order apa ni daging apa nama ni? Masak merah. Daging masak merah, nak sebut daging belah tengah. Jadi daging masak merah, aku orderlah daging masak merah. Tak ada masalah. Okey. Jadi fahamkah semua orang ni? Faham. Okey, baiklah. Sebelum guru kita balik, saya belum apa jadi, saya belah dulu. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.